Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi ta'min bil khair. Ya Fattahu ya Fattah ya alim wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Saidah, Ibu Zainab, masya-Allah tabarakallah. Sambung pada petang ni hari Jumaat. Hari ni 14 hari bulan kan. Ini 14 hari bulan 8 2020. Pada pukul 3.30 petang ni kita sambung pengajian harfiah, tafsir harfiah live menggunakan Google Meet. Ayat yang ke-39 daripada surah An-Naba, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Naba ayat 39, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam Ibu Hazah, masya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, zalika, yang demikian itu. Yang demikian itu, apa dia yang demikian itu? Okey, saya cakap pada ibu ayah. Sekarang ni saya mengajar ibu ayah, saya kata, ibu, yang macam itulah yang saya masukkan. Tiba-tiba je saya cakap pada ibu ayah, yang macam itulah yang saya masukkan. Ibu ayah boleh faham tak tiba-tiba saya cakap macam tu? Boleh faham tak? Yang macam tu lah saya masukkan. Tak faham kan? Tiba-tiba je yang macam tu. Maksudnya mesti ada benda yang saya cakap. Lepas tu baru saya kata, macam tu lah yang saya masukkan. Mesti ada benda yang saya cakap dulu. Okey? Jadi buaya, zalika ni isim isyarah nama dia. Isyarah isim yang menunjukkan sesuatu. Apa yang ditunjuknya? Maksudnya zalika, yang demikian itu, yang apa yang disebutkan daripada hari kiamat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kan? Hari kiamat itu adalah hari yang berdirinya malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat yang lainnya secara mengikut barisan. Tak ada seorang pun yang boleh bercakap kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala bagi izin padanya sahaja, dan dia pula bercakap yang benar sahaja. Kazalika, yang demikian itu, hari yang demikian itu, hari kiamat itu, itulah dia al-yawmu al-haqq. Al-yawmu al-haqq, maknanya hari yang benar. Al-haqq, hari yang benar. Okey. Maksudnya apa ibu ayah? Zalikal yaumul haqq, demikian itu, hari kiamat itu adalah al-yawmu, hari al-haqq, yang benar. Tafsiran dia, ay inna zalikal yawma alladhi taqumu fihi al-malaikatu ala tilka sifati huwa al-yawmus thabit.
iaitu hari yang mana para malaikat sendiri berdiri mengikut sifat yang disebutkan tadi. Itulah dia hari yang pasti berlaku, hari yang memang ada. Saya dan ibu-ibu semua pasti akan dihadapkan depan Allah Ta'ala pada hari itu. Al-Kain, Al-Waqi' Al-Mutahaqqiq Alladhi la raiba fihi. Hari yang pasti akan berlaku, pasti akan menjadi realiti yang tak ada sebarang keraguan padanya. Hari kiamat itu, hari yang berdirinya para malaikat, hari yang mana tidak seorang pun boleh bercakap melainkan dengan Allah. Kalau bercakap pun hanya bercakap yang benar saja. Hari itu pasti akan berlaku. Zalika al-yawmu al-haqqu. Jelas ya, ibu ya? Okey. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa, maka barang siapa yang, faman barang siapa yang, itu ibu ya. Man di sini dipanggil man syartiyah. Man syartiyah ni beza dengan man mausul. Contoh saya kata, ibu dengar saya kata, saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Okey, boleh tengok, dengar saya kata, saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Itu ayat tu kita dengar boleh faham tak? Sempurnakan ayat tu kan? Tu ayat penyata ke? Ayat penyata ke ataupun ayat yang tergantung? Nak tanya ibu ya. Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Saya berhenti kat situ ayatnya. Boleh faham ke tak boleh faham ayat saya? Kenapa tak faham? Tergantung. Okey, dengar saya kata. Dengar saya kata ibu ya. Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Okey, itu ayat penyata. Beza dengan satu lagi, dengar saya kata. Barang siapa yang datang ke kedai itu petang ni, saya kata, barang siapa yang datang ke kedai itu petang ni, itu baru tergantung ibu. Tadi tak tergantung. Tadi saya kata, saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Maksudnya, adalah orang datang tadi tu. Dan saya berasa kagum lah dengan orang tu. Okey, ibu-ibu yang komen tak faham tadi, dengar saya kata, saya ulang lagi sekali. Beza di antara siapa dan barang siapa tadi. Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Itu penyata. Siapa tu dengan makna penyata. Satu lagi saya kata, barang siapa yang datang ke kedai petang ni, betul saya berhenti, saya tak sambung. Itu baru tergantung ibu. Faham tak sekarang? Okay, faham sekarang Okay. Alhamdulillah. Okay, tadi yang tadi itu tergantung. Dekat sekarang ni, tadi yang pertama tadi tu ayat penyata. Yang kedua baru tergantung. Tergantung ni kerana apa? Kerana ada makna syarat. Dia mesti ada syarat. Bila syarat dia ada jawab dia. Barang siapa yang ... maka ... Okay. Maka di sini faman, maka barang siapa yang syaa, barang siapa yang nak apa? Barang siapa yang nakkan kejayaan di sisi Allah. Jadi faman syaa, barang siapa yang hendak, yang berkehendak, itu kalau berhenti pada barang siapa yang berkehendak saja tak sempurna. Dia kena datang jawabnya. Barang siapa yang berkehendak kepada kejayaan, maka ittakhadha. Cuba ibu tengok terjemah ittakhadha saja. Ada tak terjemah maka? Maka dia hendaklah mengambil. Contohlah Al-Quran itu. Apa terjemah ittakhadha saja? Ada tak maka? Kalau ada maka tulis terjemah sempurna ibu ya. Ittakhadha saja. Apa terjemah ittakhadha ila rabbih ma'aba? Ittakhadha saja. Niscaya. Niscaya boleh. Niscaya betul. Niscaya itu macam maka lah. Niscaya, maka. Okay. Nampak? Haji Nasir maka. Mana datang niscaya? Mana datang maka? Ataupun Ibu Salamah pasti. Mana datang tu? Kerana dia jawab. Barang siapa yang ... niscaya ... Barang siapa ... maka ... tu. Dia tak sempurna dengan satu saja. Dia mesti ada jawab dia. Okey, Ibu ya, jelas ya? Okey. Nescaya boleh, pasti boleh, maka boleh ya. Itu terjemah kepada jawab. Okey. Maka barang siapa yang ingin, yang berkehendak,
Ittakhadha, niscaya dia mengambil, dia menjadikan, okey, ila rabbihi, kepada Tuhannya ma'aba. Ma'aba, apa dia ma'aba? Ma'aba ni maksudnya tempat kembali, maksudnya dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan iman dan taat supaya dia selamat daripada azab Allah. Jadi apa terjemah ma'aba? Ma'aba ibu ya, ma'aba ni kembali, tempat kembali. Ittakhadha, niscaya dia menjadikan kepada Tuhannya ma'aba, tempat kembali. Jelas ibu ya? Okey. Ulang balik, ma'aba ni tempat kembali. Tengok tafsiran dia. Ai inna zalikal yawma alladhi taqumu fihi al-malaikatu ala tilka sifati huwa al-yawm as-sabit. Hari yang demikian adalah hari yang pasti berlaku. Faman arada an-najata fihi, saya terus lompat ni terjemahan. Faman arada an-najata fihi, barang siapa yang nak selamat pada hari itu, pada hari kiamat itu, ittakhadha ila thawabi rabbih marja'an wa tariqan. Hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Jalan kembali pada Allah. Kalau dia nakkan pahala, nakkan ganjaran daripada Allah, kena kembali pada Allah. Yahtadi ilaihi, yang dia boleh mendapat petunjuk padanya. Maknanya ibu ya, jalan untuk kita selamat daripada neraka Allah Ta'ala, jalan untuk kita selamat daripada hiruk pikuk pada hari kiamat nanti, jalan untuk kita dapat masuk syurga yang macam disebutkan dalam dari bermula ayat 31 tadi, ya, mestilah kita ikut. Hendaklah dia mengambil ittakhadha ila rabbihi ma'aba, hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Jelas ibu ayah ya. Wa yuqarribuhu minhu, jalan yang menghampirkan diri pada Allah. Jadi ibu ayah, untuk kita hampirkan diri kita pada Allah, caranya macam mana? Antara caranya kita berdamping dengan orang-orang soleh. Berdamping dengan orang-orang soleh. Kita ada banyak grup WhatsApp ibu ayah kan. Grup WhatsApp yang macam mana? Grup WhatsApp yang dalam grup tu banyak orang ingatkan kita mengenai majlis ilmu, mengenai hari kiamat, mengenai amal-amal agama, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau dalam grup WhatsApp kita, hatta grup WhatsApp bekas sekolah dulu pun, kita dulu sekolah mana? Dikumpulkan dalam alumni sekolah, tapi mengarut-mengarut dalam tu. Tinggalkan aja, tak payahlah. Ya, kecuali kalau kita jenis tak layan, tak apalah. Tapi kalau kita pun melayan, dia bagi video tak apa-apa, mengumpat sana sini, cerita pasal artis je, sibuk cerita pasal berapa hari, apa cerita tu, berapa hari itulah kan. Sibuk cerita benda-benda macam tu aja, padahal tak ada faedah pada akhirat kita pun. Maka better kita tak payahlah, kita tak payah layan sangat grup tu. Kalau kita tak mampu nak bagi nasihat, kita diam aja. Jangan kita pula melayan. Kita melayan pasal apa? Bila kita melayan benda-benda lara ni, menyebabkan kita ni macam tak nak masuk syurga. Macam kita ni tak nak hampir pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni, kita nak hampir pada Allah, kita kena jaga lidah. Dan jaga dengan siapa kita berkawan, ibu ayah. Bukan kata kita tak kawan orang, kita kawan dengan semua orang. Saya kawan dengan semua orang. Orang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang boleh bergaul dengan semua orang. Bukan dia jenis asingkan diri dia. Bergaul dengan semua orang. Tapi dia, orang mukmin yang kuat ni, campak mana pun dia akan jadi manfaat pada orang. Campak ke laut, dia jadi pulau. Campak ke mana-mana pun dia akan jadi manfaat kepada orang yang ada keliling dia. InsyaAllah ibu ayah ya. Macam tu. Jadi, cara untuk kita dapat redha Allah ibu ayah, kalau kita nak masuk syurga, ya, kita kena ambil jalan yang bawa kita mendapat redha Allah. Antaranya, wa yuqarribuhu minhu, berkawan dengan orang-orang yang boleh bawa dia dekat dengan Allah. Wa yudnihi min karamatihi, dan mendekatkan kita dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduhu an iqabihi, dan kita kena berusaha untuk buat perkara yang menjauhkan kita daripada azab Allah. Apa dia benda yang mendatangkan azab Allah, mendatangkan murka Allah? Kita jauhi. Bil iman al-haq wal amal salih. Dengan caranya iman yang benar dan amal yang salih. Iman kena benar, amal kena salih. Jadi ibu ayah, kalau nak dapat amal salih,
Macam mana? Kena gaul dengan orang soleh. Orang siapa yang bergaul dengan orang soleh, maka kita dapat kebaikan daripada orang-orang soleh. Nabi ibaratkan macam kita yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Kita tak beli pun minyak wangi tu, tapi wangi tu kita dapat. Ataupun orang yang ni dia berkawan dengan pembuat besi, pengusaha besi. Dia tak dapat pun besi tu, tapi panas daripada buat besi tu, dia pun terasa panas dia. Padahal dia tak bukannya dia yang buat besi tu, tapi kerana dia berkawan dengan pembuat besi, contoh sajalah kan. Dia tak buat besi tu, tapi panas tu dia terasa. Macam tu. Okay, boyang insya-Allah ya. Summa 'ada Allah Ta'ala ila tahdidil kuffar wa tahdhirihim wa takhwifihim min dhalika al-yawm. Kemudian ayat terakhir, ayat 40, Allah Ta'ala ulang balik. Allah Ta'ala ulang balik mengenai menakutkan manusia terhadap hari kiamat tu. Allah menakutkan orang-orang kafir. Allah bagi warning pada orang kafir supaya beringat. Nanti hari kiamat kamu jangan jadi macam menyesal macam dalam ayat 40 ni. Menyesal dah ada orang ayat 40 ni. Okey, boy ya. Ayat 39 ada soalan tak sebelum kita teruskan? Ada soalan tak? Ayat 39 ni boy ya. Okey. Tak ada? Tak ada. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsikan dulu. Sya'a ni fi'il madhi boy ya. Sya'a. Dia ada fi'il mudhari' yasha'u. Yasha'u, biasanya yasha'u ni dia ada panjang macam tu. Okey. Sya'a yasha'u. Dekat mana ibu biasa dengar sya'a yasha'u ni? Sya'a ni fi'il madhi. Biasa kita dengar pada kalimah insya-Allah. Betul kan? Insya-Allah. Jadi apa dia insya-Allah? Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. Maka sya'a yasha'u maksudnya berkehendak. Insya-Allah sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. Okey. Ada yang duk gaduh sebelum ni kan, nak aja insya-Allah dalam Melayu ni macam mana. Dalam Melayu tak kisahlah ibu ayah, dalam Melayu nak tulis, dalam Rumi nak tulis macam mana insya-Allah. Tak kisah nak tulis macam mana. Tapi dalam Arab, jarakkan nun dengan shin. Jarakkan nun dengan shin tu jarakkan. In sekiranya, sya'a berkehendak, Allah oleh Allah. Macam tu ya, insya-Allah. Satu lagi fi'il apa? Ittakhaza. Ittakhaza daripada fi'il madhinya begini. Okey, ittakhaza fi'il mudhari'nya yattakhidhu. Okey. Ittakhadha yattakhidhu. Di sini ittakhadha fi'il madhi. Apa maksud ittakhadha? Ittakhadha ni tengok konteks ayat. Okey, dalam di sini ittakhadha dia menjadikan maksudnya dia membuat pilihan. Kalau dia nak hari itu adalah hari kiamat, hari yang benar, pasti akan berlaku, pasti kita akan dihadapkan. Siapa nak selamatkan diri dia, barang siapa yang nak selamat kat sana, maka jalannya apa? Maka dia menjadikan jalan yang baik. Mengambil jalan yang baik sebagai ikutan dia. Jadi boleh tengok terjemah sesuai. Ittakhaza ada terjemah menjadikan, ada terjemah mengambil, ada terjemah memilih ikut kesesuaian. Okey. Jadi ittakhaza mudhari'nya yattakhizu. Okey, begitulah ibu ya. Terus ayat 40. Ibu-ibu kalau siapa nak tanya terus tanya ya. Siapa nak tanya terus tanya. Masa saya tengah terang, kalau ibu-ibu nak tanya berkaitan type aja insya-Allah. Ayat ke-40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum 'adaban qariba. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ibu ayah dimulakan ayat ni dengan inna. Inna macam kita belajar sebelum ini, inna adalah kalimah inna digabungkan
dengan kalimah nahnu. Maka jadilah ia inna. Dan sesetengah tempat kita jumpa juga inna digabungkan dengan nahnu dibaca innana. Dibaca innana. Sekejap ya. Dibaca innana. Jadi inna dengan nahnu boleh jadi inna, dan ada setengah tempat lain dibaca innana. Apa terjemahnya? Sesungguhnya kami. Maka di sini ada penegasan lah kerana ada inna. Inna ni kita panggil huruf untuk memberi makna takkid, menegaskan ayat tu. Jadi inna sesungguhnya kami. Siapa kami? Allah Ta'ala. Anzarna daripada anzara. Ibu ayah anzara ada 4 huruf. Anzara mudhari'nya yunziru. Yunziru. Saya bagi terus dia punya masdar sekali, pasal ni mudah untuk ibu ayah. Anzara yunziru kan bab if'al. Ibu ayah yang mustawa 1, yang peringkat pertama ilmu sharaf, saya akan berikan nanti bab if'al namanya. Masdarnya inzaran. Inzaran. Dan isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya munzir. Munzir baris depan. Okey, munzirun. Begini. Anzara yunziru, inzaran munzirun. Maksudnya memberi peringatan. Anzara dia punya fi'il madhi, yunziru fi'il mudhari', inzaran masdar, munzirun isim fa'il. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, anzarna, inna tadi dah, inna digabungkan dengan nahnu. Anzarna fi'il madhi, kalau kita tahu fi'il madhi untuk memberikan makna kami, tambah nun alif di belakang. Kalau anzara, dia memberi peringatan. Kalau kami telah memberikan peringatan, jadi anzarna. Jadi saya ulang balik ibu ayah. Kalimah anzarna yang kita baca sekarang, isim ke, fi'il ke, huruf? Bagi dulu jawapan. Ikut yang saya tanya saja, jangan bagi lebih-lebih. Saya tanya, isim ke, fi'il ke, huruf? Jawab itu saja. Okey, fi'il. Macam tu cara, tengok saya buka sikit-sikit. Fi'il. Okey ibu ayah, antara fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar, dia fi'il apa? Dia fi'il betul. Antara fi'il madhi, mudhari', amar, dia fi'il apa? Anzarna. Ibu Hashimah, bukan fi'il mudhari' ibu, fi'il madhi. Fi'il madhi, past tense ya. Fi'il madhi. Okey, jelas ibu ayah. Antara 14 kotak fi'il madhi, 14 kotak fi'il madhi, ia kotak yang ke berapa? Kotak 14 Ibu Hashimah, kotak 14. Okey, kotak 14. Okey. Ibu ayah tengok saya tasrif. Tengok saya tasrif macam mana boleh dapat anzarna ya. Okey. Ibu ayah sambil saya tasrif ni, ibu ayah yang belum faham rumus fi'il madhi boleh buka mustawa 1 nota 14. Siapa yang dah boleh nampak fi'il madhi tu macam mana, ikut saya sama-sama tasrif di rumah masing-masing lah. Okey. Tengok saya buat daripada kotak pertama, standby ya. Kotak pertama daripada anzara sampailah kotak 14 jadi anzarna. Tengok saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Anzara, anzara, anzaru, anzarat, anzarata, anzarna, anzarta, anzartuma, anzartum, anzarti, anzartuma, anzartunna, anzartu, anzarna, begitu. Kalau di madrasah dan tuition Akademi Al-Miftah saya buat sebelum ni, pelajar kena buat atas ke bawah, kemudian naik bawah ke atas pula. Contoh saya buat supaya ibu-ibu boleh akan datang. Kalau kita tahap tinggi sikit, saya akan pilih ibu-ibu yang sesuai, pada peserta yang sesuai, saya akan masuk satu grup khas, pengajian khas untuk mereka yang dah tahap yang sederhana, untuk kita buat latihan insya-Allah. Okey ibu ya, tengok saya buat ya. Atas ke bawah, bawah ke atas, tengok saya buat. Anzara, anzara, anzaru, anzarat, anzarata, anzarna, anzarta, anzartuma, anzartum, anzarti, anzartuma, anzartunna, anzartu, anzarna,
anzarna, anzartu, anzartunna, anzartuma, anzarti, anzartum, anzartuma, anzarta, anzarna, anzarata, anzarat, anzaru, anzaro, anzaro. Tu atas ke bawah, bawah ke atas. Dan pada pelajar madrasah, demo kena buat dalam masa tak lebih 20 saat. Kalau tak, kena denda. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, belajar bahasa Arab kita kena buat sungguh-sungguh. Jadi ibu ayah saya tak buat macam tu lah. Tapi itu cara bentuk latihan kalau ibu ayah nak kuasai lah. Tasrif insya-Allah. Balik kat sini. Anzarnakum, kami yakni Allah Taala telah memberi peringatan. Ini fi'il madhi yang telah memberikan peringatan kum kepada kamu semua. Siapa kamu semua? Manusialah, kita lah manusia. Terutama mereka yang ingkar. Orang yang taat, alhamdulillah, tapi orang yang ingkar, kami telah memberi peringatan kepada kamu semua. Apakah dia peringatan yang Allah Ta'ala berikan khususnya kepada orang kafir Quraisy di Mekah ni, ataupun seumpamanya? Okey. Sebelum itu ibu ya, bila kita kata anzara ni memberi peringatan apa? Peringatan akan akibat yang buruk. Akibat yang buruk. Maksudnya kalau kita kata warning lah, warning. Ada memberi peringatan, contohnya, ada memberi peringatan kerana kita lupa, maka diberikan peringatan. Itu bukan warning. Ya, itu kita panggil apa? Peringatan tu kita bagi peringatan lah, kan? Apa dalam bahasa Inggeris kalau warning, amaran. Peringatan dalam bentuk amaran. Ini kira reminder, betul Ibu Hashimah. Reminder, remind. Kalau tazkirah tu kita boleh kata remind. Ya, tapi kalau anzara ni, inzar ni peringatan kepada benda-benda yang buruk, akibat buruk berlaku. Sebelum benda itu berlaku, maka dapat warning. Ini anzara. Maka anzarna, kami telah beri amaran. Kami telah beri peringatan dalam bentuk amaran kepada siapa? Kum, kamu semua, wahai kafir Quraisy. Apakah warning yang Allah Ta'ala bagi ibu ya? Iaitulah dia azaban qariban. Azab yang hampir. Azab yang hampir. Orang tanya, Ustaz, kiamat kan lambat lagi. Okey ibu ayah, kita nampak lambat lagi. Hakikatnya, setiap apa yang mendatang makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Kita kata, saya mati lambat lagi. Siapa kata? Kita mati lambat lagi. Kita semakin hampir dengan kematian kita. Katakanlah kita mati umur berapa? Katakanlah saya meninggal umur 60. Sekarang umur saya dah 38. Maksudnya makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Mustawa 1, ibu. Mustawa 1. Okey. Kita makin lama makin dekat. Jadi, kat sini, azaban qariban, azab yang hampir, maksudnya kiamat lah. Walaupun kata-kata kiamat ni lambat lagi, siapa kata lambat lagi? Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi beritahu masa Nabi zaman Nabi, beritahu kiamat tu macam ni je. Dah dekat sangat dah kiamat dah. Jarak macam ni je kiamat. Dah dekat sangat dah. Itu 1500 tahun dulu. 1500 tahun dulu zaman Nabi. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Jadi ibu ayah, dalam kaedah beritahu kullu atin qarib. Setiap yang datang itu sebenarnya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Okey. Jadi kami ingatkan kamu semua azaban qariban, azab yang dekat. Jadi azaban tu kenapa baca pada atas? Kerana dia maf'ul bihi. Bagi ibu-ibu yang pernah belajar maf'ul bihi, inilah dia contoh maf'ul bihi, azaban. Jadi qariban tu nampak? Qariban sama-sama tanwin baris atas, sama-sama tidak ada alif lam, sama-sama nasab, sama-sama muzakkar, sama-sama mufrad, kan? Maka itu biasanya memberi makna sifat. Azab yang dekat. Cuba tengok terjemah ibu ayah. Azab yang, ada yang tak? Azab yang dekat. Ada yang tak semua? Azaban qariban, apa terjemahnya? Azab yang dekat kan? Ada tak yang? Apa terjemah ibu ayah? Azaban qariban. Ada kan? Ibu Nusidah? Ada. Ibu-ibu lain pun ada kan? Kenapa ada tu? Kerana yang dia tu. Kalau Ibu Hashimah, apa terjemah Ibu Hashimah? Tiada tu. Apa terjemahnya? Ibu Kulsum dengan azab. Apa lepas azab tu apa? Qariban tu apa? Qariban. Azab saja. Ibu Kulsum. Azab dekat itulah. Oh, tak ada yang. Azab dekat. Lebih cantik azab yang dekat lah Ibu Hashimah ya. Yang lebih cantik azab yang dekat. Begitu. Ibu Kulsum yang dekat. Okey, insya-Allah.
Ibu ayah yang dirahmati Allah, kami telah memperingatkan, memberi warning kepada kamu semua, azaban qariban, azab yang dekat. Okey, kemudian yauma yanzuru. Ni penting ni. Okey. Yauma pada hari, yauma pada hari, yang hampir Ibu Ainun ya, masya-Allah. Yauma pada hari yanzuru al-mar'u ma qaddamat. Ibu-ibu ayah, Allah gunakan kalimah yanzuru tau. Kalimah yanzuru. Apa dia beza yanzuru? Satu, kita belajar dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhinya ra'a, biasa dengan ra'a. Mudhari'nya yara. Satu lagi kita ada nazara. Nazara yanzuru. Ni penting ibu ayah ya. Penting. Kalau ra'a yara ni nampak biasa je, nampak biasa. Tapi kalau nazara yanzuru, perhati betul-betul. Okey, apa beza nampak dengan tengok dengan perhati ni? Tengok dengan perhati. Contoh, saya tengok kawan saya tengok dekat pokok. Ada seorang kawan saya tengok kat pokok tu. Saya tanya dia, apa yang kau tengok tu? Omar, apa yang kau tengok tu? Omar kata, aku tengok burung kat pokok tu. Nampak ke? Tak nampak lah. Aku tengok burung kat pokok tu. Nampak ke burung? Tak nampak. Nampak tak? Tengok tak semestinya nampak. Tengok tak semestinya nampak. Sekarang ni orang tengok pakai mikroskop. Tengok pakai mikroskop. Ibu ayah dia tengok. Kamu nampak ke kuman tu? Tak nampak lah kuman. Tapi kamu tengok. Dia tengah tengok kat mikroskop. Tapi dia nampak tak? Tak nampak. Maksudnya ibu ayah, tengok belum tentu nampak. Jadi apa bezanya? Kalau nampak ni dia tengok betul-betul. Perhati betul-betul. Ibu ayah sekarang ni, saya buka spek. Bila saya buka spek, saya tak nampak. Nampak ada tulisan. Saya nampak bayang-bayang nama Ibu Ainun Muhammad. Ibu tulis azab yang hampir. Bawah tu tak nampak dah siapa ni. You, saya tulis. Tak nampak dah. Padahal saya tengok ni, tapi tak nampak. Sekarang saya pakai spek. Saya pakai spek. Oh, nampak dah. Nampak jelas. Asbab lah. Jadi, apa yang cermin mata dalam bahasa Arab? Siapa tahu? Apa cermin mata dalam bahasa Arab? Apa dia cermin mata dalam bahasa Arab? Alamak, Ustaz. Lupa dah Ustaz. Okay, tak apa, saya bagi. Saja je. Kan? Okay, Ibu. Siapa yang tahu, komen Mana tahu? Ada ibu ayah yang tahu? Alhamdulillah. Okay. Ibu Azimah, Masya Allah. Tapi nazara tu macam nazara fi'il madhi je tu. Dia macam ni, nazarah. Spek mata ni nazarah. Apa maksud nazarah? Alat yang kita gunakan sampai kita nampak betul-betul. Nazarah. Kalau kita buat spek tapi power lari, kita nak pakai tak ibu? Kita pakai spek tapi power dah lari dah. Ibu nak pakai tak nak bawa kereta? Ibu ada spek tapi power dia dah lari. Ataupun beli kat kedai, dia bagi power salah. Ibu nak pakai tak bawa kereta? Berani tak pakai bawa kereta pakai spek yang power dia salah? Tak berani pasal apa? Ibu tengok tapi ibu tak nampak. Tengok depan nampak depan. Tengok depan tapi tak nampak. Kabur. Jadi ibu ayah bila pasal tu digunakan kat sini. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari yauma, hari yanzuru al-mar'u, memerhati oleh seseorang, tak kira al-mar'u ni baik laki baik perempuan, asalkan dia manusia, dia akan diberikan penglihatan pada hari itu. Walaupun di dunia dia buta, akan diberikan penglihatan pada hari itu. Maka ibu ayah pada hari itu, wal'ayazubillah ibu ayah ya, pada hari itu ibu ayah ya, punya takut kita, Allahu Akbar ibu ayah, dosa mata kita ni banyak sangat. Dosa mata kita ni akhir zaman ni, kita nak tengok berita pun terpaksa tengok aurat orang. Nak tengok berita je kat TV, tapi terpaksa tengok aurat pembaca berita yang tak tutup aurat dan pakai bajunya baju ketat. Wal'ayazubillah ibu kan. Jadi ibu, mata kita ni, mata manusia ni pada hari tu akan punya takut. Dia punya pandang pada benda yang dibentangkan padanya tu, dia akan pandang dengan mata macam tu. Takut.
Ibu ayah, kalau ibu ayah tengok, contohlah kita tengok maka letupan kat Beirut tu. Ibu ayah tengok biasa-biasa ke? Tengok first time tengok letupan kat Beirut tu, macam tu juga? Macam tu ke? Itu termenung, macam tu. Jangan ibu tengok masa, tengok tak masa di blast tu, letupan kedua tu, benda terbakar kan? Terbakar. Siapa yang masa letupan dekat Beirut tu, dia tengok video tu, dia terkejut tengok. Pasal kita tak pernah tengok letupan macam tu kecuali masa bom atom itu dekat Hiroshima, Nagasaki. Lebih kurang macam tu letupan. Terkejut satu bangunan besar tu sampai tak nampak tutup dek bom tu. Terkejut ibu kan. Tengok macam ni mata kita masa tengok. Biasa ke mata kita masa tengok tu? Kita beliak mata kita. Kenapa? Ke ibu tengok tengok CCTV je itu ke? Kita tengok betul-betul macam mana boleh meletup. Ya Allahu Akbar. Dan kita cari kat YouTube letupan-letupan yang lain yang orang dapat rakam, semuanya menakutkan ni ibu ayah. Dekat 200 orang mati. Bayangkan saya baca saya baca maklumat mengenainya, barang siapa yang ada dalam lingkungan 1 kilometer daripada tempat meletup tu, 1 kilometer dalam tempat meletup tu, letusan tu, ada kemungkinan hancur jadi macam debu. Ada kemungkinan hancur macam debu. Bayangkan. Orang yang betul-betul dekat tempat meletup tu, hancur boleh jadi macam debu. Bayangkan letupan dia macam mana ibu ayah. Saya baca. Macam debu boleh jadi. Betapa dahsyatnya. Mata kita jadi macam mana ketika itu? Macam tu. Kan? Maka, begitulah pada hari kiamat nanti. Yauma yanzurul mar'u. Pada hari di mana akan memerhati oleh satu orang. Siapa? Kita semua. Kita jangan rasa kita selamat sangat. Kita doa kita selamat, tapi kita juga kena ada takut pada Allah. Takut kita ni dengan dosa-dosa kita ni. Wala'ayazubillah. Jangan kita perasan ibu ayah, kita perasan kita banyak semayang, banyak tahajud, sedekah banyak, zikir banyak. Kita rasa kita ni ahli syurga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perasan kita ni. Dapat buat amal banyak sikit, dapat jaga semayang jemaah kat masjid, dapat hari-hari majlis ilmu, dapat mengajar. Tiba-tiba kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Wala'ayazubillah. Ibu ya. Jadi pada hari yanzurul mar'u, memerhatikan oleh satu orang, apa dia? Ma qaddamat siyadah. Apa yang qaddamat, telah mendahulukan. Mendahulukan maksudnya apa? Telah melakukan kat dunia dulu. Qaddamat yadahu. Ibu ayah, qaddamat ni daripada qaddama ni begini ya. Qaddama ni bab taf'il. Fa'ala. Qaddama mudhari'nya yuqaddimu. Ada sabdu pada dal. Yuqaddimu. Masdarnya taqdiman. Taqdiman. Isim fa'ilnya muqaddim. Okey. Ya. Muqaddim. Qaddama yuqaddim. Apa dia? Qaddama mendahulukan. Yuqaddimu sedang ataupun akan mendahulukan. Taqdiman terjemahan mendahulukan juga, tapi tak ada masalah telah ke sedang, tidak. Kalau muqaddim yang mendahulukan. Oleh kerana itu kita panggil muqaddimah. Muqaddimah ni sebelum kita mulakan ada muqaddimah dia. Maksudnya ada pendahuluan dia. Itu muqaddimah. Ibu ayah, kalau yang belajar baca Quran, mula-mula anak-anak belajar baca Quran, tak kira lah anak-anak ke ataupun orang yang tak pernah belajar Quran, dah dewasa baru belajar Quran, dia belajar apa dulu ibu? Dia belajar apa kita panggil? Muqaddam. Okey, betul Kak Azizah ya. Ibu-ibu semua nak sebut muqaddam kan? Betul yang orang belajar teknik Al-Baghdadi contohnya, Iqra contohnya, itu bukan muqaddam ke? Jadi ibu ayah, itu pun muqaddam. Iqra pun muqaddam, teknik Al-Baghdadi pun muqaddam, semuanya muqaddam. Apa maksud muqaddam? Yang didahulukan. Sebelum dia belajar Al-Quran yang besar-besar ni, maka didahulukan kepadanya untuk baca muqaddam. Maka Iqra pun juga dipanggil muqaddam sebenarnya. Kenapa? Iqra ni pendahuluan kita.
yang didahulukan untuk dibaca sebelum mahir baca Quran. Begitu juga ini Al-Baghdadi yang mula-mula belajar. Begitu juga muqaddam alif ba ta sa jim ha kha. Ha? Alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a i u begitu. Ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua di depan bun, ban bin bun. Zaman sekarang dah tak guna dah, zaman sekarang terus kaedah-kaedah lain, tapi itu semua muqaddam. Okey, balik kat sini. Okey. Mana tadi? Ma apa yang qaddamat. Qaddamat ni fi'il madhi tapi untuk muannas. Kenapa untuk muannas? Kenapa qaddamat? Ada ta? Kan saya dah kata ibu ayah, kita belajar nahu peringkat pertama tu saya kata anggota badan yang berpasangan adalah muannas. Kan yadun kan muannas kan? Maka kalau kedua tangan yadahu. Okey, saya tengok ibu ayah ya. Perkataan yadun. Yadun maksudnya apa? Satu tangan. Kalau dua tangan, yadani. Ini kaedah yang ibu ayah, kaedah. Kita tak belajar lagi kaedah ni. Tapi saja saya bagi. Jamak pada tangan aidi macam ni ya. Aidi jamak dia. Okey, dua tangan yadani. Ibu ayah, sekarang ni pada perkataan, kita fokus pada perkataan yadani sekejap. Fokus pada perkataan yadani. Ibu ayah, yadani yang memberi makna dua tu apa? Alif nun ke alif saja? Yang memberi makna dua tangan, alif nun ke alif saja? Alif saja ibu, alif saja. Maka ke ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey. Jadi kedua tangannya, nya tu hu tu ni. Maka kedua tangannya yadani digabungkan dengan huruf ha saja. Asalnya huwa tapi jadi ha saja. Maka ibu ayah bila digabungkan begini, nun itu macam saya kata, nun itu tambahan. Yang memberi makna dua adalah alif. Nun belakang tu tambahan saja. Ada setengah keadaan nun tu akan dibuang. Dan rezeki ibu ayah hari ni kita jumpa contohnya. Itu rezeki. Rezeki ibu ayah hari ni ibu ayah jumpa. Jarang jumpa ni. Ni rezeki hari ni. Pada orang yang, pada ibu-ibu yang dengar, yang ikuti live sekarang ataupun yang akan ikuti ulangan pada YouTube nanti. Ini adalah rezeki, kita jumpa contoh. Maka ibu ayah saya kata tadi nun tu tambahan. Maka dia akan jadi apa? Akan jadi yada, buang nun macam ni. Yadahu. Nampak? Okey. Jadi qaddama tadi fi'il madhi. Dan oleh kerana yadahu jadi fa'il dia. Saya ada terangkan sebelum ni. Kalau fa'il dia muannas, fi'il pun kena ikut muannas. Dan kalau fa'ilnya mufrad ke musanna ataupun jamak, fi'il tetap mufrad. Sekarang ni fa'ilnya musanna. Tapi fi'il kita mulakan dengan fi'il, maka fi'il tetap mufrad. Siapa yang faham, tak faham tak apa. Siapa yang tak faham ataupun dia tak pernah belajar, tak apa, dengar saja. Siapa yang rasa macam pernah belajar, lepas ni dengar balik video. InsyaAllah ibu ya. Jadi kerana yada tu muannas, maka jadilah qaddamat begini. Qaddamat. Kenapa qaddamat dengan ta? Kerana fa'ilnya adalah muannas. Jelas ibu ya, insya-Allah ya. Okey. Ma qaddamat, apa yang qaddamat telah melakukan ataupun mendahulukan dulu kat dunia. Tangan mereka telah mendahulukan kat dunia. Maksudnya amalan lah. Paling banyak buat amal tangan kita lah. Okey. Jadi buaya ma qaddamat yadahu, maksud hina yara kullu mri'in ma qaddamahu min khairin aw syarrin. Okey. Maksudnya ketika mana manusia melihat apa yang dia buat kat dunia, dia perlihatkan balik baik amal kebaikan, baik amal buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebesar zarah saja kebaikan, dia akan diperlihatkan. Dan barang siapa yang berbuat amal sebesar zarah saja keburukan, dia akan diperlihatkan dengan amal tersebut. Akan dipertontonkan. Ya? Jadi ibu ayah,
pada hari itu akan terbelia, akan melihat sungguh-sungguh satu orang kepada apa yang dibuat oleh kedua tangannya. Wal mar'u am yashmulu zakara wal unsa. Kalimah al mar'u itu umum, laki baik perempuan baik. Wal mu'min wal kafir, mukmin baik kafir baik, asalkan dia manusia dia termasuk dalam perkataan al mar'u. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang kafir. Maksudnya pada hari itu nanti orang beriman masih orang beriman insya-Allah selamat, tapi orang-orang kafir yang mati tanpa iman, yang masa kat dunia dulu langsung tak beriman pada Allah, yang kat dunia dulu dia ajak pada Islam, dia tak nak beriman dengan Allah, tak nak beriman dengan Nabi, ya, dia ajak oleh para ulama untuk sembah Allah, tak nak sembah Allah. Orang kafir kata apa? Orang kafir kata ya laitani, wa yaqulul kafir, dan akan berkata orang kafir ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ibu ayah, apa dia maksud ya laitani ni? Okey, kita ada terangkan sebelum ni kalimah laita. Laita ni maksudnya harapan yang mustahil berlaku. Saya dah terangkan sebelum ni. Kalau ibu ayah ada ingat, siapa yang ada sekarang yang dengar ni, ada dalam kuliah yang saya bezakan la'alla dengan laita. Harapan yang mustahil dan harapan yang boleh capai. Siapa ada masa tu tolong komen? Siapa yang ingat lagi? Okey, ramai ibu-ibu semua ingat ya. Ada join masa tu ya. Okey. Jadi kalau laita ni maksudnya harapan yang mustahil berlaku. Harapan yang mustahil. Jadi ibu ayah, dia kata apa? Ya laita ni alangkah baiknya. Ya laita alangkah baiknya ni aku. Alangkah baiknya aku. Siapa yang kata ni? Orang kafir kata. Alangkah baiknya aku kuntu. Kuntu maksudnya dulu. Kuntu kalau anak saya. Kalau kuntu dulu saya. Biasa. Anak saya. Kalau kuntu dulu saya. Ya. Ya laitani alangkah baiknya kuntu dulu saya, masa kat dunia dulu, turaba, tanah. Maksudnya kalaulah tahu macam ni, aku tahu macam ni, baik dulu kat dunia, alangkah baiknya aku ni bukan manusia. Aku tanah lagi. Aku tanah lagi bagus. Pasal apa? Pasal dia dah nampak. Wa burrizatil jahimu liman yara, dipernampakkan neraka kepada siapa yang boleh melihat. Semua manusia boleh melihat. Dipernampakkan neraka di padang mahsyar. Ketika itu takut sangat dia amat, maka ibu ayah yang dirahmati Allah, ketika itu pula dia perlihatkan ada binatang, 2 ekor binatang, satu diberi tanduk, satu lagi tidak bertanduk. Rupanya yang masa kat dunia dulu, yang tak bertanduk asalnya telah dibunuh oleh yang bertanduk. Maka di padang mahsyar berlakunya qisas. Yang tak bertanduk diberikan tanduk, yang bertanduk dibunuh balik oleh yang bertanduk tadi, yang diberikan tanduk, maka mati. Bila mati, dua-dua tu Allah jadikan tanah, habis tamat riwayat. Tak ada syurga, tak ada neraka, habis jadi tanah saja. Maka ketika itulah orang-orang kafir dia nampak dan dia, ya Allah, alangkah baiknya aku ni pun tanah jugalah dulu, tak payah jadi manusia lah. Tapi sekarang sombong. Masa kat dunia ni sombong lawan Allah Ta'ala, tak nak ikut perintah Allah Ta'ala, tak nak beriman dengan Allah Ta'ala. Dah datang macam-macam, Masya Allah, bukti-bukti dalil kebenaran Islam ditolak. Kan? Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok tafsiran dia sikit lagi. Okey, ada masa lagi kan? Okey, ada masa sikit lagi ya. Ay innana ya ahla Makkah wa amsalakum minal kuffar wa amsalikum minal kuffar hadzarnakum wa khawwafnakum azaban qaribal wuqu' wa huwa yaumul qiyamah. Wahai ahli Makkah, dan seumpama dengan kamu daripada orang-orang kafir, kami ingatkan kamu semua azab yang hampir berlaku, iaitu hari kiamat. Fa'innahu lita'akkudi wuqu'ihi sara qariban. Kerana pastinya berlaku, maka ia makin lama makin hampir. Wa li'anna kulla ma huwa atin qarib. Kerana kaedahnya setiap benda yang mendatang dia makin hampir. Okey.
Kama qala ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maka manusia pada hari itu, pada hari kiamat, seolah-olah mereka rasa mereka tak hidup kat dunia dulu kecuali sepetang ataupun sepagi. Nak kata punya dekat, punya hampir kiamat tu, kerana takutnya mereka pada hari pertama di mahsyar nanti, mereka akan rasa aku hidup kat dunia dulu sepagi ataupun sepetang. Padahal hidup kat dunia dulu lama, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kerana langsung tak buat sedia apa-apa, bila hari pertama di mahsyar, mereka rasa macam kejap je duduk kat dunia. Kejap sangat. Padahal lama hidup. Tapi tak buat amal apa-apa. Kosong. Siapa ni? Kita lah. Muhasabah diri kita, ibu ayah. Okey, setakat itulah ibu ayah insyaAllah ya. Setakat itulah. Okey, ada soalan tak ibu ayah? Jadi dua ayat terakhir bagi tahu wal ayatanil akhiratani tadullani ala anna an-nasa yakununa yawmal qiyamah fariqain. Dua ayat terakhir menerangkan manusia ni hari kiamat ada dua golongan. Fariqul mu'minin al-muqarrabin min thawabillahi wa karamatihi wa ridahu. Satu golongan yang dekat dengan pahala, dapat rahmat Allah, dapat kemuliaan daripada Allah, dapat redha Allah. Siapa ni? Golongan mukminin. Wa fariqul kafirin, dan golongan kafir, al-jahidin al-ba'idin min rahmatillah, yang degil, yang jauh daripada rahmat Allah, al-waqi'in fi sunufil azab, yang termasuk dalam azab-azab Allah Subhanahu wa taala, yang terjerumus dalam azab Allah. Okey boy, setakat itu saja insya-Allah untuk petang ni. Sekarang ni asar dah makin hampir dah. Asar dalam pukul 4.40 macam tu lebih kurang. Jadi mungkin ibu ayah insya-Allah mula minggu depan kita akan start kelas petang ni pukul 3 suku sampai pukul 4 suku lah insya-Allah. Mungkin minggu depan start pukul 3 suku sampai 4 suku boleh ibu ayah ya. Boleh 3 suku minggu depan insya-Allah. Pasal asar dah makin dekat dah. Okey insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah semua, insya-Allah.